Semua orang nak bercakap tentang COVID dan juga vaksin. Ada yang kata pandemik, ada yang kata tipu, ada yang kata saja nak buat duit dan macam-macam. Yang saya tak faham, kenapa masih ramai antara mereka yang tak faham ataupun mereka sengaja buat-buat tak faham? Kalaulah saya bekerja sebagai seorang frontliner sekarang ni, saya rasa saya tak tahu macam mana keadaan saya. Sebab bila kita tengok kes COVID-19 sekarang ni yang semakin menaik, kalau saya di tempat mereka, saya rasa saya akan jadi kecewa, penat, letih, sedih ataupun saya sendiri tak pasti. Sebab apa, dia akan include our mentals and also physical. Jadi pada anda semua, hai semua, Assalamualaikum. Saya Juliana Ramli. Kepada penonton, saya tak salahkan anda sepenuhnya. Saya tahu ramai di antara anda yang mungkin faham tentang bahaya dan juga tanggungjawab kita dalam berdepan dengan wabak ini. Tapi kenapa? Yang saya tak faham, kenapa masih ramai antara mereka yang tak faham ataupun mereka sengaja buat-buat tak faham? Itu yang saya rasa bimbang. Jadi borak bibir merah kali ini, saya harap anda semua dapat tonton, dapat dengar, dapat kongsikan bersama dengan keluarga anda, rakan-rakan anda. Sebab hari ini kita akan bersama dengan seorang frontliner atau boleh saya katakan sebagai seorang doktor selebriti. Kenapa saya panggil doktor selebriti? Sebab usaha beliau yang cuba menyampaikan maklumat serta teguran khususnya dalam berkenaan dengan COVID-19 mendapat perhatian ramai orang sekarang. Dan telah pun bersedia bersama dengan kita adalah Pegawai Perubatan Jabatan Kecemasan Columbia Asa Hospital Ceras, Dr. Mala Santi Sati Rasegapan. Hai Doktor. Hai. Saya sihat. Apa khabar you all semua di studio dan semua yang menonton rancangan? Apa khabar you all semua? Yes, Doktor selebriti. Doktor yang aktif buat video berkenaan dengan perihal kesihatan sejak kita setahun yang lalu, betul? Okay? Betul. Tapi nama Dr. Mala baru-baru ni makin dikenali lagi dalam masyarakat kita. Jadi sebenarnya apa yang membuatkan doktor tergerak hati untuk menegur ataupun memberi peringatan kepada mereka, khususnya kepada masyarakat kita? Okay, reason kenapa saya buat keputusan untuk buat live, buat video untuk masyarakat adalah sebab kalau kita tengok ketika pandemik ni kan Ju, semua orang nak bercakap tentang COVID, semua orang nak bercakap tentang vaksin yang bukan daripada latar belakang kesihatan ataupun perubatan pun. Peguam daripada bahagian contohnya finance, daripada background ekonomi, daripada background keagamaan, semua orang nak bercakap tentang COVID dan juga vaksin. Ada yang kata pandemik, ada yang kata tipu, ada yang kata saja nak buat duit dan macam-macam. Jadi saya sebagai seorang doktor, saya sebagai frontliner yang memang berdepan dengan perkara ini secara directnya, saya tergeraklah untuk saya sendiri pula yang nak bercakap. You all semua nak bercakap. Nah, kami pula nak bercakap ni. So itu yang saya sebut dekat first video saya yang viral tu. Saya sebut perkara yang sama. Semua orang kalau dia petik je pasal COVID, terus dia glamour. Kalau dia petik je pasal vaksin, terus dia glamour. Jadi waktu tu sebenarnya saya tak expect lah reach tu begitu jauh. Yelah sebab kami ni doktor-doktor yang tak glamour, yang bekerja di sebalik PPE tertutup, orang tak kenal pun kami kan. Tapi tujuan saya ketika itu mula-mula sekali buka kamera pergi live adalah kerana saya nak sampaikan kepada orang di luar sana, tak kala kamu semua asyik dan seakan-akan dalam mimpi dengar orang-orang lain bercerita pasal COVID, dengarlah juga apa yang doktor-doktor cuba cakap. Sebab bila kami tulis je, kami buat Facebook status, kami tulis doktor-doktor berbuat demikian, macam tak jauh sangat dia punya reach tu. Bukan ramai golongan yang suka baca. Bila buat video je, tiba-tiba dia jadi viral, dia jadi macam tu. Sebab kadang-kadang pembacaan dengan video ni dia dua benda yang berbeza. Jadi sebab tu kalau sekarang doktor tengok COVID-19 ni memang semakin menular, makin tinggi, makin hari makin tinggi, sampai setiap orang boleh cerita pasal boleh buat counting doktor. 8,000, 9,000, 10,000, dia jadi counting pula. Jadi apa sebenarnya komen doktor tentang situasi ni?
Okey, sebenarnya sangat menyedihkan, sangat pilu, sangat saya tak tahu nak cakap apa, speechless lah ya. Kita kalau boleh tak nak benda ni jadi macam ni. Sebab itulah saya duk membebel, duk berceloteh daripada awal lagi. Sebab we don't want to be here. Kita tak nak jadi 7,000, 8,000, 10,000. In fact, video saya yang viral yang saya kata saya ramalkan akan jadi 10,000 tu, bukanlah saya betul-betul nak benda tu berlaku, tapi macam kita takutkan anak-anak lah. Hang keluar lah, satgi jatuh tengok. Macam tu lah kan kita betul? nak takut kan. Nak suruh mereka gelabah, nak suruh dia orang kalut lah orang kata kan, supaya tak naik setinggi itu. Betul. Walaupun melihat nombor pada ketika itu ya, 2,000, 2,000, lepas tu jadi 4,000, 4,000. Dan ketika itu bila kami tengok kes yang berlaku, sehari kes baru 4,000. Okey. Seorang yang positif dia melaporkan close contact dekat 70 hingga 100 orang. Yang bergejala separuh daripada tu. Jadi kami dah boleh nampak dah kes memang akan naik sebab SOP dah kelaut dah waktu tu. Betul. Semua orang dah curi-curi dah dengan SOP. Sebab tu saya lah secara peribadinya ya, memang saya warn, saya bagi tahu awal, you know, it's gonna be very bad korang yang dah daftar vaksin, ambil vaksin, dia akan naik ke sini. Tapi kalau boleh sebenarnya saya tak nak ia berlaku untuk Malaysia. Saya tak nak cecah nombor 10,000 tu. Tapi situasi sekarang memang quite bad lah orang kata. Itulah doktor, kalau kita lihat sekarang situasi sekarang ni, saya lagi takut doktor. Sebab apa? Kita tak tahu yang kita ni positif. Sebab dikatakan varian baru ni tidak menunjukkan apa-apa simptom. Jadi doktor, macam mana kita nak tahu keadaan macam ini? Apakah sebenarnya yang berlaku doktor? Okey, saya nak betulkan satu persepsi di sini. Semua orang rasa varian baru ni tak ada simptom pun. Jadi macam mana saya nak kawal diri saya? Daripada 550,000 pluses positif kes di Malaysia, hanya 100 sahaja yang melibatkan variant of concern. 100 sahaja. Yang lain semua varian biasa. Yang lain semua yang curi-curi SOP. Yang lain semua yang alpa dan lupakan SOP. Yang lain semua ada gejala kebanyakannya. Jadi yang VOC ni hanya satu kumpulan yang kecil sahaja. Tapi of course kita memang risau lah dengan VOC ni variant of concern. Okay, variant of concern ni walaupun kita cakap tiada gejala, sebenarnya gejala yang paling boleh dirasakan oleh seseorang itu adalah dia rasa lemah. Dia rasa letih, dia rasa lembik, nak makan tak ada selera, ada yang cakap terbaring je 4 hari. Jadi itu simptom dia. Yang saya dapat tahu yang sekarang ni tular dekat media sosial yang dikatakan happy apa doktor? Happy hypoxia. Yang itu lagi bahaya. Sebab apa? Kita tak tahu diri kita sebenarnya oksigen level kita dah drop. Tapi sebenarnya kita dah positif, kita dah sebenarnya mengalami simptom tapi kita tak tahu. Okey, happy hypoxia ni sebenarnya memang dalam COVID memang ada happy hypoxia. Memang kita kata seseorang itu tak sedar tapi oksigen dia turun. Of course lah seseorang tu kat rumah, dia tak dapat nak detect level of oksigen dia sendiri. Tapi apa yang orang tu boleh perasan adalah dia memang tak boleh perasan dia punya oksigen level, tapi dia boleh perasan nafas dia lagi laju daripada biasa. Dia memerlukan lebih banyak tenaga untuk bernafas. Dia rasa sesak, dia rasa penat, dia rasa pucat. Kalau orang lain tengok dia nampak pucat. So ini adalah simptom-simptom yang berkaitan dengan pernafasan sebenarnya. Walaupun tak dapat nak detect SpO2. Sebab banyak pesakit yang bila datang kat kami, memang dia kata tak ada simptom. Saya tak ada simptom. Okey, tapi bila tanya betul-betul, ada tak sakit tekak? Adalah sikit-sikit. Saya ingat sakit tekak biasa. Okey, ada tak rasa lemah, letih? Memang saya letih doktor. 4 hari saya terbaring je. Tapi saya tak demam. Okey, memang tak demam. Ada check temperature tak dekat rumah? Tak check temperature dekat rumah. Jadi kamu tak tahu kamu demam ke tak sebab kamu tak check temperature dekat rumah. Tapi kamu rasa lemah dan letih. Lemah dan letih tu dah bukan simptom yang biasa dah. Something is not right. Jadi tips yang saya nak bagi dekat sini, kita semua kena cakna dengan kesihatan kita pada waktu biasa. Bila kita sihat, macam mana badan saya? Bila saya normal, macam mana tenaga saya? Macam mana siapa saya bila saya sihat? Supaya bila kita tak sihat, kita tahu ini bukan normal untuk saya. Itu penting, jadi saya rasa itu penting. Kalau doktor tengok kat sini doktor, kalau kita tengok kat Lembah Kelang doktor, sekarang ni pusat kuarantin kita memang dah
padat doktor. Saya tengok hari-hari, saya tengok berita berkenaan dengan ni. Sampai satu tahap saya tengok juga ada di kalangan yang melakukan kuarantin di rumah. Jadi doktor, adakah selamat kita nak buat kuarantin dekat rumah kalau kita ada penghuni lain, mungkin suami, isteri, anak-anak, ataupun kita duduk dengan kawan-kawan kita, pula kawan-kawan kita tak ada tapi kita ada. Jadi sebenarnya macam mana doktor kita nak pantau diri kita, macam mana kita nak tahu yang kita kuarantin tu okey ataupun tidak? Sebenarnya kalau tanya sesuai atau tidak pesakit positif COVID dibenarkan kuarantin di rumah. Betul. Sebagai seorang pegawai perubatan, saya memang rasa sebenarnya agak kurang sesuai. Tetapi sistem kesihatan kita dah jadi macam tu dah. Di awal pandemik ni pada tahun 2020 dalam bulan Mac, bulan April, semua yang positif dibawa ke pusat kuarantin, sama ada waktu tu hospital dululah ya. Jadi ramai yang sebenarnya menyatakan ketidakpuashatian ya. Ramai yang kata dekat Amerika kuarantin dekat rumah je, dekat UK duduk dekat rumah je. Kenapa Malaysia kena bawa pergi hospital juga ketika itu? Jadi puaslah doktor-doktor waktu tu, termasuklah saya yang menerangkan, kalau you all duduk rumah, you all pantau, macam mana you all tahu ya you all makin lama makin teruk? Macam mana you all tahu you all demam ke tak? Mana tahu nadi normal ke oksigen? You tak tahu. Sebab tu kita bawa pergi hospital. Tapi of course ketika itu negara-negara maju yang lain dia dah mula kuarantin rumah. Malaysia je yang lambat sikit sebenarnya, sebab kita kita nak buat the best as much as possible. Tetapi apa berlaku apabila kes dah terlampau tinggi, sistem Kementerian Kesihatan dah tak boleh nak tampung, walaupun industri private pun institusi kesihatan swasta pun dah support dah sekarang, dah mula bagi rawatan dan sebagainya, pun tak cukup untuk tampung juga. Jadi kita terpaksa nasihatkan golongan-golongan yang sesuai untuk kuarantin di rumah. Itu pun yelah ada banyak-banyak, walaupun sesuai kuarantin di rumah, mereka still ada yang still dibawa ke pusat kuarantin, ada yang dibawa ke pusat kuarantin tak puas hati pula nak duduk dekat rumah. Jadi dia macam-macam isu. Susah nak puaskan hati semua orang. Tapi dalam era pandemik, untuk kebaikan kesihatan awam, pihak kerajaan, pihak Kementerian Kesihatan terpaksa mengambil keputusan yang sesuai untuk semua orang, the best decision for the most people kita panggil. So like it or not, kita terpaksa buat. Betul. Kalau doktor, kita tengok, kita bercerita tentang program vaksin sekarang ataupun program imunisasi COVID-19, yang kita tengok memang semua orang sekarang ni cuba nak daftar. Macam saya pun nak daftar ni, cuba tekan. Sekarang maknanya kita dah menyedari kepentingan dia, kita dah tahu di mana pentingnya untuk kita daftar. Tapi ramai sebenarnya yang risau juga sebab ada yang takut nak pergi vaksin. Dia kata, lepas vaksin ni kena ada macam-macam impact lah. Ataupun saya tengok setengah orang tu ambil ubat siap-siap paracetamol, duduk kat tepi, takut nanti demam dan sebagainya. Jadi sebenarnya boleh doktor jelaskan tak? Adakah betul apa yang kita buat tu? Paracetamol lah apa dan sebagainya tu. Terima kasih dah tanya kepada semua yang register untuk vaksin, sebab itu adalah benda yang baik dan yang sepatutnya dibuat ketika dalam pandemik ini. Makan paracetamol sebelum vaksin dia tak salah, tapi tak betul juga. Maksudnya kalau buat, dia tak memudaratkan. Dia bukannya salah sepenuhnya. Boleh je nak makan, tapi nak kata tak betul juga sebab sebenarnya tak ada pun yang mengatakan kalau dah ambil Panadol dulu anda tidak akan demam. Memanglah ramai orang akan cakap saya dah ambil Panadol dulu, jadi saya tak demam pun. Sebenarnya mereka adalah golongan yang memang takkan demam. Tapi saya akan cakap macam ni dekat followers dan juga pesakit ataupun kawan-kawan saya, I will tell, kalau dengan makan Panadol tu anda lebih tenang, mental health you is better, you rasa lebih open, lebih bersedia nak ambil vaksin tu, maka telanlah sebiji Panadol tu, it's okay. As long as you take the vaccine, because mengambil Panadol itu tidak akan memberikan apa-apa impact pun sebenarnya. Kalau you macam saya faham the physiology, you faham the process, then might as well tak perlu ambil. Janganlah rugikan sebiji Panadol tu dan penatkan liver dengan kidney untuk digest. Ubat tu tak perlu sebenarnya. Selagi tak perlu, kita tak perlu ambil. So it's okay not to take. Tapi kalau rasa risau sangat, ambil lah, it's okay. As long as you ambil the vaccine. Oh, okay doktor. Maknanya ini yang tular juga, yang selepas vaksin dia demam, jadi dia dah standby ambil paracetamol. Jadi adakah ianya salah ataupun tak salah? Sebab ada kata vaksin dia berikan, maknanya dia bagi masa pada diri kita. Kita akan demam dan sebagainya sebab dia nak biasakan dengan badan kita. Tapi dia kata, jangan ambil paracetamol. Ada yang suruh ambil paracetamol. Jadi doktor boleh jelaskan tak?
Okey, sebenarnya lepas vaksin kalau demam boleh ambil paracetamol, tak ada masalah, tak salah. Tapi macam contohnya saya lah kan, sebab saya doktor. Jadi saya boleh bayangkan apa yang vaksin tu buat dalam badan saya, apakah enzim-enzim dan sel-sel kimia yang terhasil. Teringat-ingat pula makmal biochemistry dulu. Jadi saya boleh bayangkan benda tu berlaku dan saya tak makan Panadol lah sebab saya nak benda tu berfungsi. Saya ada satu konsep bahawa kalau saya dah makan Panadol, dia rendahkan sel-sel tu, maka vaksin tu tak maksimum lah fungsi dia dalam badan saya. Sebenarnya apa yang saya rasa pun tak adalah tepat sangat. Walaupun kita makan Panadol, vaksin tu masih akan berfungsi. Tapi macam saya, lepas saya ambil dos kedua, memang saya demam. So, mula-mula tu memang saya tak makan Panadol lah. Saya tahan dalam 4 jam, 5 jam tu saya tahan je demam tu. Tapi lepas tu saya ada program macam ni. Saya ada talk. So takkanlah saya nak menggigil dalam talk pula kan. So saya makanlah juga satu Panadol. So makan Panadol, buat talk, balik rumah tidur. Dan besok pagi memang dah tak ada demam dah. Sebab konon-kononnya saya sayang lah demam tu. Tapi not to say salah, not to say betul juga. Lepas vaksin kalau demam makan Panadol, no problem. Tak ada masalah lah. Kalau katakan nak ambil ataupun tak ambil bergantung pada situasi badan kita. Kalau kita boleh tahan, kita tahan. Kalau kita tak boleh tahan, kita ambil. Okey. Jadi segelintir masyarakat di luar sana, dia ramai yang salah faham. Sebab apa diorang salah faham bila orang petikaikan apabila telah divaksin, kenapa masih boleh dijangkiti COVID-19, doktor? Itu yang orang duk tanya tu, doktor. Okey, ini kelakar Dia macam ni tau. Kalau awak beli payung, tak bermaksud takkan hujan, tapi ia bermaksud anda akan dilindungi daripada hujan. Kalau anda pakai helmet, tak bermaksud anda takkan aksiden. Kita cuma cakap kalau anda aksiden, anda akan terlindung daripada kecederaan kepala. Jadi kena faham vaksin ni bukannya satu baju macam baju hujan, baju besi yang menyebabkan kalau virus COVID tu datang dia terus terpantul keluar. That is not vaksin. Vaksin bukannya jaket kalis peluru. Bukan Kena faham konsep vaksin. Vaksin adalah macam pedang. Vaksin adalah macam perisai yang paling tajam, paling sesuai. Vaksin bermaksud kita mengambil sesuatu ubat lah nak kata senang satu chemical dalam badan kita yang menyebabkan antibody terhasil dalam badan kita. Antibody ni lah pedang, antibody ni lah perisai. Jadi antibody ni tunggu je tau. Dia tunggu je bila virus tu masuk, dia akan bunuh virus tu sampai virus tu mati, badan kita menang. Betul. Jadi dengan analogi ni cuba fikirkan, sekarang virus tu masuk ke tak? Masuk lah. Sebab tu lah bila virus tu masuk baru antibody tu boleh berfungsi. Itu fungsi dia. Kita tak kata virus takkan masuk. Kita cakap bila virus tu masuk, anda akan bunuh virus tu dan badan anda akan menang. Betul. Virus tu akan kalah. Betul. Kita tak kata dia sampai kat depan dada ni pop terpelanting. Dia pergi pulangkan balik. Dia tak boleh macam tu. Dia bukan macam tu. Dia masuk tapi kita dah ada pedang dalam badan kita. Badan kita perisai yang akan kita akan bunuh dan virus tu mati, badan kita menang. Jadi tak adalah masuk ICU, tak adalah dapat jangkitan sampai paru-paru parut, tak adalah sampai menyebabkan buah pinggang gagal, kena dialisis, tak adalah sampai terbatuk-batuk, sampai nak terkeluar jantung ni 6 bulan. Tak adalah sampai tak ada simptom-simptom tu. Kalau ada pun simptom yang ringan sahaja, demam sikit, sakit badan sikit, batuk sikit-sikit, sakit tekak sikit-sikit, itu je. Bersin pun jarang, batuk pun tak ada. Betul. Dah macam-macam doktor info kan diorang bagi pasal kepentingan, keperluan ambil kita panggil vaksin COVID-19 ni. Tapi ada je yang diorang yang anti vaksin. Lepas tu ada setengah golongan ni yang macam pakar perubatan tak bertauliah, doktor. Dia buat kenyataan macam amalan penggunaan, pengambilan sesuatu bahan boleh mencegah virus COVID-19. Betul ke doktor amalan-amalan macam tu? Jadi betul pula ada setengah yang anti vaksin. Jadi apa doktor boleh jelaskan, doktor? Okey, anti-vaksin ni kalau kita nak faham, mereka bukannya golongan yang tiba-tiba tak nak ambil vaksin COVID. Orang yang tak nak ambil vaksin COVID, saya takkan labelkan mereka ataupun panggil mereka anti-vaksin, no. Orang yang takut dengan vaksin COVID ni, dia lebih kepada hesitant. Dia lebih kepada, dia risau sebab cepat ke apa ke kan. Dia lebih sebab dia nak faham dengan lebih lanjut. Tetapi vaksin sebelum ni dia pernah je ambil. Okey, untuk anak-anak dia ke apa ke, dia pernah je ambil, tak ada masalah. Anti-vaksin ni adalah satu golongan ekstrim yang mereka memang tak terima mana-mana vaksin.
Vaksin baby diorang dari Oh. lahir pun diorang tak bagi. Vaksin BCG tak ambil, hepatitis tak ambil, vaksin measles, campak tak ambil, semua tak ambil. Dan mereka juga kebanyakannya golongan anti-vaksin ini tidak mempercayai rawatan di hospital. Mereka Panadol pun mereka tak nak, paracetamol pun mereka tak percaya. Diorang untuk minum air lah, vitamin lah, apa benda, they don't believe. So, golongan anti-vaksin ni, dia memang dah anti terhadap vaksin COVID-19 sebelum vaksin tu keluar. Betul. Faham tak apa? Dia dah tahu dah, okey, ada jangkitan akan keluar vaksin. Sebelum vaksin tu keluar, dia dah mula dah cerita dia. Dia dah mula video-video dia dah mula narration dia. Dia dah start dah. Jadi bila vaksin tu keluar, dia tinggal nak, nak tambah tokok tambah je. Tak ada benda lain dah. Jadi sebenarnya lah pada pendapat saya, mereka adalah golongan yang sangat tak logik. Sangat tak masuk akal. Kalau kita duk layan dia, sebenarnya langsung tak bermanfaat pun. Baik kita lipat baju kat rumah. No point. Doktor, macam mana pula yang amalan tu, doktor? Amalan yang dikatakan boleh tu. Some amalan, amalan ni macam ni kalau ia tidak memudaratkan, sebenarnya kami tidak akan menghalang pun. Kalau ia memberi seseorang itu lebih, orang kata lebih kepuasan, dia rasa lebih selesa, lebih it's okay. Contohnya nak makan kurma ke, nak minum madu ke, nak ambil nak ambil air bunga cengkeh ke, nak makan habatus sauda ke, tak ada masalah. Kalau ia tidak memudaratkan, anda nak buat sebagai salah satu ikhtiar untuk anda, bagi saya tak ada masalah. Tak salah. Jadi doktor, apa antaranya agak mitos lah berkenaan dengan COVID-19 ataupun tentang vaksin yang doktor nak sangat betulkan? Okey, mitos yang saya paling nak betulkan adalah mengatakan bahawa COVID-19 ni pandemik. COVID-19 ni tipu. COVID-19 ni direka-reka oleh doktor ataupun KKM sengaja nak menakut-nakutkan. Nombor-nombor yang keluar di berita semua adalah tipu. Itu adalah satu yang saya nak betulkan. Kami pun manusia, kami pun dah gian nak pergi holiday, kami pun dah tak sabar-sabar nak shopping sebenarnya. Jadi dakwaan anda sebenarnya sangat salah. Kalau sesiapa yang masih rasa COVID ni tak real, tak betul, saya rasa anda boleh je pergi ke mana-mana hospital, duduk sebagai volunteer ataupun tunggu je dekat depan tu, you boleh tengok. Tolonglah percaya bahawa kita sedang berdepan dengan pandemik yang terbesar sebenarnya dalam abad ini. Dan anda kena lindungi diri anda dan lindungi orang yang anda sayangi supaya anda tak menjadi sebahagian daripada statistik harian. Doktor boleh tak doktor kongsikan pengalaman doktor dalam merawat pesakit COVID-19 yang mungkin doktor susah nak lupa, terutamanya bila berkaitan di ICU? Okey, antara kes yang saya tak boleh lupa, saya rasa saya pernah tulis sebagai salah satu post di Facebook status saya sendiri. Mereka adalah suami isteri yang kedua-duanya tak percaya dengan COVID. Mereka memanggilnya pandemik. Mereka adalah golongan yang makan vitamin setiap hari, makan vitamin bergeleng-geleng. Dia tak makan mengikut dos, dia duk makan semua. Dia memang tak percaya. Tapi dia dah ada simptom dah agak lama. Dia dah pergi klinik, dia dah pergi hospital, dah disarankan untuk buat swab test sebenarnya sebab memang sangat suspicious COVID, tapi dia tak nak. Dan pada hari berkenaan yang dia datang tu buat x-ray, dah nampak paru-paru, x-ray memang COVID. Dan dia disarankan untuk buat COVID swab. Nak buat COVID swab tu, dia menghilangkan diri dekat 2-3 jam. Sebab dia tak bersedia untuk buat swab tu. Dia masih cuba cuba negotiate. Kata boleh tak kalau dia tak nak buat, boleh tak dia nak cek darah je dulu dan sebagainya. Dia tak nak buat swab tapi kita kata tak boleh, kena buat juga. Bila buat sama juga, dia sangat nervous, sepanjang malam dia sangat nervous, dan besok pagi tu bila dapat result memang positif. So dia terus jadi nervous. Dia tak boleh terima. Dan dia, satu persoalan yang dia asyik tanya adalah, saya akan mati atau tidak? Saya akan mati atau tidak? Doktor, saya akan mati ke saya akan hidup? Doktor, COVID ni betul ke? Macam mana doktor tahu COVID? Saya tak percaya COVID. Saya dah makan vitamin C banyak ni dah. Macam mana saya boleh dapat COVID, doktor? Dia memang tak boleh terima.
beberapa hari selepas kami refer ke fasiliti kerajaan, pasien tu sebenarnya meninggal dunia. Dan kami juga dapat cerita bahawa isteri dia pun disahkan positif. Isteri dia pun sama juga, 2 hari menghilangkan diri, tak nak buat swab. Tapi finally positif juga, masuk ICU sangat kritikal, keluar sehingga perlu dialisis ya. Jadi kesian dekat anak-anak sebenarnya. Dan mereka menjadi kritikal, saya rasa bukan sebab jangkitan tu sendiri kritikal, sebab mereka lewat dapat kerawatan. Jadi simptom dah banyak, baru dia nak tampilkan diri, sangat menyayat hati sebenarnya. Sebab yalah dia tak percaya dan benda tu datang kat dia. So very sad lah. Sampai sekarang saya terfikir-fikir kadang-kadang. Betul doktor. Jadi doktor, rasanya adakah kita ni perlu untuk gunakan cara pendekatan yang mungkin berbeza untuk bagi pemahaman kepada semua orang tentang COVID-19? Sebab ada di kalangan kita mungkin tak biasa dengan cara yang formal. Sebab kita tengok sekarang golongan-golongannya, kita tahu ada golongan orang tua, ada golongan orang muda. Jadi mungkin ada pendekatan yang sesuai untuk orang tua, mungkin ada sesuai untuk orang muda. Jadi macam mana kita nak mix and matchnya supaya cara yang kita gunakan ini dapat cater everyone? Bagi saya, cara mudah adalah menggunakan bahasa kebangsaan and then ceritakan perkara sebenar. Telus dan bawakan transparansi kepada orang awam. Sebab dalam kesihatan ni kan Ju, dia macam ni tau. Kami dikekang oleh Patient Data Protection Act. Kami tidak boleh menceritakan ataupun memberitahu sesuatu yang boleh menyebabkan data pesakit keluar ataupun mendedahkan identiti pesakit. Kadang-kadang walaupun kita tak sebut nama, kita tak sebut apa-apa, jika pesakit boleh kaitkan dengan diri dia dan dia rasa ia memalukan, itu pun dah salah dah sebenarnya. Jadi kami sangat terikat sebenarnya. Kami tak boleh nak ceritakan keadaan sebenar. Jadi saya rasa mungkinlah dengan ordinan darurat, dengan pandemik ni dan sebagainya, sepatutnya ada jalan tengah yang mana kita boleh ceritakan sesetengah perkara, kita boleh tunjukkan sesetengah perkara untuk membawa transparansi, menunjukkan situasi dan perkara sebenar kepada orang awam. Betul. Supaya mereka faham, mereka nampak dengan mata kepala benda yang kita tak nampak. Kadang-kadang kita tak percaya kan. Mereka nampak dan mereka boleh mengambil iktibar dari sana. Betul. Jadi doktor, apakah peringatan doktor, pesanan doktor kepada masyarakat dekat luar sana bagi mengekang COVID-19 ni, termasuk dengan kekuatan mental doktor bagi menghadapi situasi yang berlaku sekarang ni? Okey, nasihat saya adalah kita kena hidup dalam pandemik ini. We have to live while living in this pandemic. Jangan terlampau takut, terlampau paranoid sampai kita lupa untuk enjoy setiap hari yang kita masih hidup dan masih dimurahkan kesihatan. Tetapi jangan alpa, jangan rasa kamu boleh tipu polis, tipu kerajaan. Sebenarnya anda menipu diri anda sendiri. Jangan alpa dan tipu sesiapa sehingga anda memudaratkan diri anda sendiri. Jadi lindungi diri anda, lindungi orang di sekeliling anda, tetapi happy-happy sahaja. Tak perlu panik, tak perlu takut. Sebab bila kita panik, kita takut, kita down, immune system kita pun akan down. Banyak penyakit lain pun boleh datang juga, tak semestinya COVID. Tapi at the same time kita tak nak kena COVID juga. Jadi spread positivity dalam MCO lockdown ni. Ramai yang perniagaan terjejas, punca pendapatan terjejas. Tak perlulah sebarkan negativity, marah-marah, duk tuding jari. Saya rasa tak perlu. Sambil-sambil kita jaga kita, apa kata kita sayang kita juga. Kita spread a lot of positivity, spread awareness dan hidup harmoni sebagai masyarakat majmuk Malaysia yang biasa. I think that's more important. Baiklah, itulah dia. Terima kasih Dr. Mala di atas segala perkongsian dan borak bibir merah kita akan berakhir di sini. Terima kasih banyak-banyak Dr. Mala. Saya suka sangat dengan perkongsian Dr. Mala. Sangat mudah, pemahaman yang sangat senang untuk kita faham. Saya harap sangat kalau katakan anda yang tengah menonton sekarang ini dapat bersama-sama untuk kita sebarkan berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Mala. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini berkata terima kasih kepada doktor, rakan-rakan frontliners yang lain yang tak pernah kenal erti lelah, penat, tak ada perasaan putus asa yang saya dah dengar selama ni. Saya tak pernah lagi dengar perkataan putus asa lagi.
yang sama-sama bersama dengan kita, melindungi kita daripada wabak-wabak sebegini. Dan pastinya doa kami di sini adalah sentiasa bersama dengan doktor dan juga frontliners yang lain. Jadi kepada penonton semua, semoga apa yang dibincangkan, yang diceritakan hari ini, yang dikongsikan hari ini dapat menjawab segala pertanyaan anda semua. Mungkin kerana sebelum ini ianya kurang jelas, ada setengah yang mungkin kurang memahami. Tak apa, inilah waktunya untuk anda sama-sama bersama dengan kita. Dan jangan lupa untuk sentiasa like, komen, share Siri Borak Bibir Merah, dan jangan lupa untuk subscribe juga kita punya ke semua platform Sinar Plus kita. Yang penting sekali kita kena jaga diri kita. Saya Juliana Ramli. Assalamualaikum kepada anda. Kita bantu frontliners kita dengan cara apa? Dengan cara kita duduk di rumah, kita sentiasa menjaga kesihatan kita, kita jaga keluarga kita. Assalamualaikum dan stay safe.